payah sikit, susah sikit pun sabar. Begitu juga rumah tangga kau, gapo kau, semua masuk berlaku. Dia kena ada sabar. Kalau nak kira nak marah. Katakanlah hak marah, tapi sabar. Berapa banyak lepas pada tu menyesal. Kalau marah pun menyesal. Fikir hak tu, fikir macam-macam. Sabar lah. Walaupun tak puas hati pun, gapo-gapo lah, gapo-gapo. Hasil dia itu molek. Kalau tidak, tak lagi jauh. Sebab tu dia kata tak ada benda yang lebih bermakna kepada seseorang itu daripada sabar. Ada sabar baru jadi hak lain. Sebab itulah dalam Quran dia sebut sabar tu dulu, lepas tu baru sebut sembahyang. Wasta'inu bis sabri was salah. Kamu minta tolong dah dengan Tuhan dengan guna sifat sabar itu, dan dengan sembahyang. Minta tolong dengan Tuhan dengan sembahyang. Cari pertolongan Tuhan dengan dua perkara. Pertolongan Tuhan itu duduk pada dua perkara. Kalau tak ada pertolongan Tuhan. Tak ada pertolongan Tuhan kalau tak ada ni. Tapi mungkin orang kata ini bercanggah dengan hadis Nabi SAW yang lain pula, macam sabar ni molek benar, patut kita minta lah. Sedangkan dalam hadis yang lain, dalam kitab ni pun ada sebut ni, muka surat 186 ni, dia kata Nabi SAW pernah dengar satu orang tu duduk doa. Dia kata, Allahumma inni as'aluka sabra. Dah sabar ni kan benda molek, jadi kita minta lah, molek lah minta. Ni dalam hadis ni kata orang tu minta sabar. Nabi SAW kata, sa'altallahal bala fas'alhul afiyah. Jangan cari penyakit. Nabi kata, kalau kena minta selamat. Bila mu minta sabar, bermakna minta masalah, barulah boleh sabar. Apabila ada masalah dulu, barulah sabar kan. Seseorang ni minta masalah lah tu. Bila minta sabar tu, nak sabar menghadapi masalah tu lah. Jangan minta lagi, minta selamat. Nabi kata, ni kan tak serupa. Satu pihak, satu segi nampak sabar tu molek benar, patut minta. Dia kata sabar hak disukai, sabar yang molek, yang terpuji itu ialah sabar selepas ditimpa kesusahan. Bukan sabar sebelum apa-apa. Sebelum ditimpa kesusahan tak perlu pada sabar tu. Selepas ditimpa kesusahan, ketika tu baru sabar tu molek. Dan kalau nak minta sabar apa, lepas pada tu, bukan sebelum apa-apa. Lepas pada kena, minta lah saya boleh sabar menghadapi benda ni. Hadap dah. Baru tu. Kalau sebelum tu, minta selamat sebelum apa-apa menimpa kita. Jangan minta sabar selalu, minta selamat. Kalau sudah menimpa kita, baru minta sabar. Baru kena tempat dia. Minta situ. Kata lebih sini pada ketika tu. Riwayat daripada Ibn Mas'ud, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang ditimpa kemelaratan atau kepapaan, kesusahan, faqah, dia mengemukakannya kepada orang, dia pergi mengadu ke orang, lam tusadda faqatu, tidak akan hilang. Tusadda sama makna dia tertutup, tidak akan tertutup, yakni tidak akan hilang kemelaratannya. Tak ada faedah royak kau orang. Tak ada faedah. Setengah orang dia royak belakang. Itu jadi mengadu macam tidak rela pula. Macam tidak rela. Kalau kita royak kena tepat dia tak apa, bukan tak bui. Dia royak belakang supaya orang sakit ke tak? Dia mengadu jumpa dengan orang royak, padahal orang tu nak boleh buat apa ke dia? Bukan doktor. Tidak lebih daripada dia, supaya dia juga. Apa faedah? Tak ada guna. Kalau doktor ada faedah royak, mungkinlah. Kalau dia tidak boleh pun, dia kata saya tahu orang yang boleh ni dia boleh royak. Doktor hak pakar bahagian ni saya tak boleh. Orang lain dia boleh royak, ada faedah. Ni royak, begitu royak saja. Buat orang tahu rahsia kita. Lepas tu orang duduk kecek pula masalah kita. Orang duduk kecek royak, dia susah habis orang tahu.
Tak ada faedah. Lepas pada tu orang tu boleh beri apa-apa, tak ada juga. Sesiapa yang mengemukakan kesusahannya kepada Allah, Allah segera akan memberikan kekayaan. Kekayaan itu maksudnya bukan kaya zahir dah, kaya jiwa. Boleh jadi juga kaya zahir pun boleh juga. Boleh juga. Kalau tak ada kekayaan hak zahir pun, kalau jiwa dia boleh terima, tak ada apa, tenang saja, kaya dah hak tu. Sama ada dengan kematian yang segera ataupun kekayaan yang segera. Allah akan menyegerakan kekayaan kepadanya. Menyegerakan itu lagu mana? Menyegerakan kekayaan itu ada dua makna. Satunya, ulama-ulama kata menyegerakan kekayaan kepadanya dengan mati siapa-siapa yang meninggalkan pesaka, boleh ke dia. Itu salah satu cara lah. Salah satu cara hak zahirnya. Hak zahirnya tidak semesti dengan cara mati seseorang itu, dengan cara mana-mana ada sebab lah nak boleh dia tu boleh jadi kaya. Orang kau buka peluang kepada dia, kau tawar kepada dia kerja ke apa-apa kau, boleh juga. Kalau mati seseorang tu, bila mati boleh bersaka kepada dia jadi kaya, boleh jadi. Allah SWT boleh buat macam-macam. Hakikat dia sebalik kematian, kelahiran, gotugan semua ada hikmah Allah. Jadi hikmah Allah akan nyata kepada dia dalam bentuk lagu mana? Dia dapat kekayaan. Ataupun ada juga ulama kata, dia kata tidak dengan cara lagu tu, dengan cara dia mati sendiri, dia sendiri itu mati. Orang dia tak saya mati. Apabila mati tak ada dah lah keperluan tu, nak kau tu nak kau tak ada. Itu kaya dah lah. Kaya tu maksudnya tidak perlu kepada apa. Tidak perlu. Itu maksud kaya. Kalau selagi berasa tak cukup nak semacam, tidak kaya. Sebab tu dalam Quran sebut Allahul Ghani wa antumul fuqara. Hak kaya sebenarnya Allah, kamu sesok belaka. Fakir belaka. Fakir ni maknanya yang berhajat kepada hak lain, nak kepada hak lain. Maksud ayat kaya setara mana, itu hakikatnya. Walaupun kata kaya setara mana, hakikatnya fakir, sesak belaka. Sesak tu makna bahasa Arab asal faqr, memerlukan kepada yang lain. Kalau kita belajar kaedah usuluddin dalam Asy'ariyah, dia sebut dua perkara. Allah SWT ni mempunyai dua sifat, istighna dan iftiqar. Dia ada sebut dua tu. Istighna apa dia? Yakni Allah tidak perlu kepada apa-apa. Istighna'uhu an kulli ma siwah. Istighna tak perlu pada apa-apa. Iftiqar kullu ma siwahu ilaihi. Hak lain semua tak ada benda, tak ada apa pun hak tidak perlu kepada Allah. Semua perlu. Semua berkait dengan dia. Itu sifat Allah. Itu sifat rububiyah Allah, uluhiyah Allah. Dalam istilah dia gitulah, dia kena ada sifat tu. Hak tu baru Tuhan. Tuhan ni hak tidak perlu kepada apa-apa. Hak lain semua perlu kepada dia. Allahus Samad. Hak tu lah. Hak lain semua perlu kepada dia. Itu dua sifat, dua je. Istighna dan iftiqar. Istighna tu ghani, apa makna? Kaya tu, mengikut bahasa Arab hak asal, yakni tidak perlu kepada yang lain. Itu ghani. Tapi kalau bahasa kita tak ada nak kaya tu apa? Kaya tak nampak. Yang orang panggil sesok tu apa? Sesok. Tak nampak. Miskin tu apa? Tak nampak. Tapi kalau bahasa Arab asal tu memang dia ada. Makna dalam perkataan itu pun sudah ada dah. Allah SWT akan mengkayakannya dengan kematian yang segera. Kematian orang yang akan mewariskan sesuatu kepadanya.